Hai, nama saya Muhammad Ashmawi bin Afi. Nombor metrik saya ialah 24 DKM, 21F, 1171. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kemaifan bin Muhammad Azhar. Nombor metrik saya adalah 24 DKM 21F1191. Apakah itu pertolongan cemas? Pertolongan cemas adalah bantuan sementara yang diberi segera kepada seseorang yang cedera ataupun tiba-tiba sakit. Ia merangkumi kebolehan untuk menentukan keadaan yang menggugat nyawa dan mengambil tindakan yang efektif bagi membantu si mangsa untuk terus hidup sehingga bantuan perubatan tiba. Sistem pernafasan merupakan proses pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Organisma aerobik memerlukan oksigen untuk menghempaskan tenaga melalui respirasi dalam bentuk metabolisme molekul kaya tenaga seperti glukosa. Pernafasan merupakan hanya satu proses yang menghantar oksigen di mana ia diperlukan di dalam badan dan mengeluarkan karbon dioksida. Manakala sistem peredaran darah mengangkut nutrien dan oksigen ke semua sel di dalam tubuh. Sistem peredaran darah mempunyai dua sistem yang saling berhubungan, iaitu peredaran sistemik dan pulmonari. Kedua-dua jenis sistem peredaran darah ini saling bekerjasama untuk memastikan kelangsungan hidup seorang manusia. Peredaran sistemik menghubungkan jantung dengan seluruh tubuh yang lain. Sistem ini berfungsi membekalkan organ, tisu dan sel oksigen dan bahan penting yang lain. Peredaran pulmonari pula menghubungkan jantung dan paru-paru. Jantung mengepam darah tidak beroksigen ke paru-paru agar karbon dioksida dan bahan kumuh dapat dinyahkan. Bagi asas pertolongan cemas pula, terdapat 5 perkara yang harus kita ikut, iaitu DRABC. Yang pertama adalah D untuk danger. Kita harus pastikan persekitaran mangsa selamat dan tiada benda yang menghalang kita untuk menolong mangsa. Dan jika terdapat benda yang menghalang mangsa, kita haruslah mengalihkannya. Yang kedua adalah R, iaitu respons. Kita haruslah mendapatkan respons daripada mangsa dengan memanggil atau menepuk badan mangsa. Sekiranya tiada respons daripada mangsa, kita harus segera meminta bantuan dengan menelefon ambulan. Tolong call ambulan dengan fellow. Seterusnya adalah A untuk airways. Kita harus periksa saliran pernafasan mangsa, iaitu hidung dan mulut. Dan sekiranya terdapat benda asing yang menghalang laluan pernafasan mangsa, kita haruslah mengeluarkannya. Seterusnya adalah B untuk breathing. Kita harus memeriksa kadar pernafasan mangsa dengan cara mendengar pernafasan pada hidung mangsa. Kemudian, kita harus melihat degupan jantung pada dada mangsa. Akhir sekali adalah C untuk circulation. Kita harus memeriksa badan mangsa sama ada terdapat pendarahan pada bahagian lain atau tidak. Kemudian, kita harus memeriksa kadar nadi karotid mangsa. Seterusnya, bagi penerangan untuk resusitasi kardiopulmonari, sekiranya kita harus melakukan resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR, terdapat beberapa perkara yang perlu kita ikut. Yang pertama, kita harus meletakkan tangan kita di tengah-tengah dada mangsa. Yang kedua, kita harus menggunakan dua tangan. Tangan yang kedua, kita harus letakkan di atas tangan yang kita letakkan di atas dada mangsa dan silangkan jari kita di atas dada mangsa tersebut. Seterusnya, ketika kita melakukan CPR pada mangsa, kita haruslah memastikan 30 tekanan dengan kelajuan 100 ke 120 kali seminit. Kemudian, ketika kita melakukan CPR, kita harus memastikan dada recall semula ke posisi asal sebelum kita menekan semula. Lakukan
pada nisbah 32, iaitu 30 tekanan dan 2 bantuan pernafasan. Langkah rawatan kecemasan untuk pendarahan. Yang pertama, bertenang atau tenangkan mangsa. Yang kedua, jika terdapat luka, maka cuci luka dengan air yang bersih jika ada. Yang ketiga, jika objek telah tiada atau tercabut, tekan pada lokasi luka supaya darah tidak keluar. Yang keempat, jika objek masih ada, jangan cabut, tetapi buat balutan cincin pada kain yang bersih dan letak di sekeliling objek berkenaan. Kemudian tutup dengan kain bersih yang lain. Yang kelima, lakukan tekanan yang berterusan pada nadi untuk menahan darah dari keluar dengan banyak. Jangan ikat anggota yang tercedera kerana ia boleh merosakkan tisu dan organ badan kerana tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi. Yang keenam, tinggikan anggota luka dari paras jantung untuk mengurangkan darah mengalir keluar. Yang ketujuh, dapatkan bantuan dan rawatan daripada anggota perubatan di klinik kesihatan atau hospital berdekatan atau hubungi talian 999. Yang ke-8, doktor akan memberikan rawatan perubatan seperti berikut. Suntikan anti tetanus akan diberikan bagi mengelak serangan kencing gigi. Umpat penahan sakit dan antibiotik. Seterusnya, jahitkan pada bahagian yang luka sekiranya berlaku koyakan kulit atau tisu badan.